Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa, aduhai sayang, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, aduhai sayang, umpama pokok, aduhai manja, umpama pokok tidak berbuah. Agak Karibah Selangor. Apa khabar Selangor? Alhamdulillah. Kita harapkan yang terbaik juga untuk anda setiap hari. Terima kasih bersiaran langsung lagi bersama kami menerusi webcast www.tvselangor.com. Itu merupakan pantun lama yang mempunyai jati diri kepada kita bahawa hidup kita ini sebenarnya seharusnya berbudi, dan dalam masa yang sama juga kita sebagai anak Selangor harus menjalankan tanggungjawab kita. Terima kasih. Baiklah, apa khabar Selangor? Seperti biasa kali ini membawakan satu lagi topik yang cukup menarik untuk kita kongsi bersama-sama. Tetapi namun begitu, hantarkan dulu email pandangan anda kepada kami menerusi tvs@tvselangor.com. Itu alamat emailnya. Ataupun boleh bersiaran bersama kami juga melalui SMS. Type saja nama, jarak dan lokasi di mana anda berada, 019-6622-585, ataupun talian mesra yang telah pun dipaparkan di mana saudara Khairuddin Jamaluddin menanti anda, penerbit saya hari ini. Baiklah, Agak Karibah Selangor itu merupakan bahasa yang cukup unik bagi satu masyarakat yang cukup besar di Selangor, iaitu keturunan Melayu Bugis. Kali ini kita bawakan kepada anda tetamu yang cukup istimewa bersama saya di studio untuk kita berkongsi tentang seni budaya pusaka bangsa, iaitu keturunan Melayu Bugis di Selangor. Selamat datang. Saya nak ucapkan kepada tamu saya di sebelah kanan saya, iaitu saudara Kamal Muhammad Husin, merupakan Setiausaha Agung bagi Persatuan Silat Gayung Serantau Malaysia. Apa khabar saudara Kamal? Baik. Alhamdulillah, segak dan tampan dengan keris tersisip di pinggang. Di tengah beliau pula, inilah dia yang tidak asing lagi kepada kita, Yang Mulia Raja Yunus Al-Haj Ibni Almarhum Raja Suran, merupakan pengerusi bagi Persatuan Anak-anak Melayu Bugis Malaysia Daerah Kuala Selangor. Yang Mulia, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih hari ini datang lengkap dengan pakaian diraja berserta dengan selempang. Kita kongsi banyak dengan Yang Mulia Raja sebentar lagi. Baiklah, di ujung sana sebelah beliau merupakan yang dihormati Dr. Haji Muhammad Sampul Kamarudin, merupakan Esko Lembaga Beradat Kebangsaan bagi Pertubuhan Seni Gayung Serantau Malaysia. Doktor, sihat hari ini ya? Alhamdulillah. Cukup cantik doktor dengan pakaian tanjak, selempang. Inilah dia seni budaya kita. Baiklah, dan kepada anda juga untuk makluman bahawa di studio ketika ini saya nak ucapkan terima kasih sudi bersama kita tetamu-tetamu, terutamanya anak-anak muda, panglima-panglima, pendekar hebat dari masyarakat Melayu Bugis yang datang jauh dari Kuala Selangor semuanya. Baiklah, kalau kita nak mengkaji atau melihat tentang susu galur terutamanya tentang masyarakat Melayu Bugis dan Selangor, sejarahnya cukup panjang. Bermula dalam abad ke-15 lagi kita dapati bahawa peranan yang dimainkan cukup penting oleh masyarakat Bugis di Selangor. Saya pun ada 10% darah Bugis. Baiklah, sekarang ini kita nak bersama dengan Yang Mulia Raja lah kalau boleh. Kita nak kongsikan. Silakan Yang Mulia. Sebelum saya mengeluarkan kata, silakan. Saya nak bermuadah sikit ataupun nak berbahasa Bugis. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Roko laoki baja, bermaksud kalau esok anda pergi. Ingat ya, kalau esok anda pergi. Taroki leba sedi, simpanlah kesan sedikit. Itu dia. Jangan lupa kita tinggalkan sedikit ya. Kemudian palawa uddani, kalau silap bahasa atau idram, minta maaf kepada anak-anak Bugis, akan menjadi ubat rindu. Makna kita akan teruskan. Kalau esok anda pergi, simpanlah kesan sedikit. Itu dia. Akan menjadi ubat rindu. Selama-lama tidak akan dikenal. Begitulah. Dan sebelum memanjangkan cerita anak Bugis, saya ingin berpantun. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Jauh pelayaran kerana perdagangan. Ini anak Bugis. Jauh perkapalan, puaslah keuntungan. 7 bulan lautan, 7 lautan Bugis bertebaran. Makna di mana aja
Bugis tetap ada. Itulah. InsyaAllah. Hidup anak Bugis. Alhamdulillah, cukup cantik. Di daerah Kuala Selangor. Alhamdulillah, dan kita berasa bangga ini saudara kerana pertubuhan anak Melayu Bugis daerah Kuala Selangor yang terus bersemangat untuk menjadikan persatuan ini sebagai satu wadah, ya, saya fikir tempat untuk kita menyatukan semula anak-anak Melayu Bugis yang telah lama hilang, menjauh, dan ya. Yang jauh kita dekatkan. Yang dekat. Yang dekat kita rapatkan. Itulah dia. Dan yang rapat dan dekat tu kita serasi-serasi. Kita dah serasi hari ini. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Baiklah, kalau kita lihat sekarang ni secara umumnya peringkat awal dulu, pertubuhan. Kenapa agaknya Pak Engku fikir bahawa perlunya kita ada pertubuhan Melayu Bugis ini? Pasal memandangkan kesenambungan daripada perjumpaan keluarga saya, arwah Raja Hitam bin Raja Yunus yang mempunyai tanah di Tanah Mekah. Saya dapat kumpulkan keluarga saya. Kemudian apabila saya bersara daripada Sabas, Jabatan Bekalan Air lah, saya berminat pula untuk mengumpulkan saudara mara saya yang berketurunan Bugis. Wak Imam Melayu. Bukan setakat keluarga Bugis saja. Kalau kita ambil keluarga Bugis, makna keluarga saya je. Makna orang lain tak dapat. Tapi kesenambungan tu saya pecahkan, lebarkan lagi kesenambungannya. Kita ambil anak-anak Melayu Bugis. Tak kira raja, tak kira Melayu, ataupun mungkin ada Jawa Bugis, terutama di Johor. Memang kita sentiasa amat alu-alukan, insya-Allah. Cantik sekali. Dah dia bertanya ni Pak Engku, pakaian yang dipakai oleh Pak Engku ni rasanya jarang kita lihat. Cerita sikit Pak Engku. Alhamdulillah. Inilah pakaian saya semasa saya buat pelancaran dan perasmian di daerah Kuala Selangor. Ilhamnya adalah malam yang saya nak merasmikan keesokan hari, isteri saya Hajah Kamsinah, yalah, walaupun apa dia dapat alamat sikit, dia tidak memberi saya berpakaian coklat. Ada sebabnya tu, ya. Wallahualam. Sampai dia menangis, dia kata ayah mesti pakai kuning. Saya pun sibuklah mencari yang kuning ni, memang ada tersorok. Memang saya tak nak memakainya kerana saya takutkan sesuatu yang berlaku. Yalah, keturunan kita ni kadang-kadang tak payah diajar, dia datang sendiri. Kemungkinan itu yang saya sorokkan baju kuning ni. Tapi dah alamat tu mengatakan kena pakai kuning, terpaksalah saya pakai. Alhamdulillah. Pelancaran kita dirasmikan oleh Datuk Penggawa Kuala Kubu. Dan pengerusi kita pula, minta maaf saya, penasihat daerah Kuala Selangor adalah orang besar daerah juga. Datuk Penggawa jawatannya. Cukup menarik, ya. Dan ini merupakan logo yang telah pun disediakan, ya. Cantik logo ni. Sebab apanya, ianya dicipta khas untuk persatuan anak-anak Melayu Bugis, terutamanya daerah Kuala Selangor. Dengan mempunyai tagline yang cukup menarik. Agama dijunjung, kedaulatan digalas, budaya disanjung, dan juga adat penghias. Dalam maknanya ni, terutamanya kepada anak-anak muda, kalau boleh Pak Engku beri sedikit penjelasan tentang logo dan juga kata-kata ini. Logo ni adalah untuk daerah Kuala Selangor saja. Kita buat masa pelancaran dan perasmian ada pertandingan logo. Tapi bila saya tengok inilah yang cantik dan kita ambil kerjasama dengan ahli jawatan kuasa yang ada, kita rasmikan untuk daerah Kuala Selangor. Cukup menarik, alhamdulillah. Baiklah, bercakap tentang sejarah seni budaya pusaka bangsa, pastinya kita mempunyai dua pendekar yang begini hebat bersama dengan kita hari ini. Kita nak dengar agaknya pandangan saudara Kamal Mamusin selaku Setiausaha Agung bagi Persatuan Seni Gayung Serantau Malaysia, ya, tentang aktiviti-aktiviti yang diadakan setakat ini. Kamal. Biasanya kebiasaan lah, aktiviti yang selalu kita jalankan adalah latihan di gelanggang lah. Tapi kalau ada macam jemputan, undangan lah, kita akan buat persembahan dalam bentuk aktiviti ahli-ahli, ya. Cukup menarik. Dan bersama kita juga hari ini adalah Yang Hormati Dr. Haji Muhammad Sampul Kamarudin, ya, selaku Exco Lembaga Beradat tu bagi Pertubuhan Seni Gayung Serantau Malaysia. Kalau kita lihat sedikitlah sejarah penubuhan dan bagaimana anak-anak muda kita sekarang melihat seni gayung ini sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi seperti mana perkembangan alam, seluruh alam pun masing-masing mempunyai sejarah. Begitu juga adalah dengan kita di negeri Selangor ni. Jadi khususnya kepada almarhum arwah-arwah pahlawan-pahlawan kita yang
menjelajah ke negeri kita. Inilah satu-satunya pesaka yang dapat ditinggalkan. Dahulu dia melalui kepahlawanannya dan tidak kurang daripada ilmu membekal diri mereka lah. Jadi oleh kerana zaman berubah, jadi mengikutlah bentuk negara atau negeri masing-masing. Jadi sudah diubah menjadi satu pertubuhan yang berdaftar. Itulah yang menjadikan dapat kita menyambung pesaka-pesaka lama daripada orang-orang yang terdahulu dari kita, yang tidak memisahkan antara agama dengan budaya. Jadi di situlah kita bermula. Dan kita lihat sekarang ni saudara, ya, terutamanya kepada anak muda, inilah waktu dan masa yang paling tepat sekali kita mencari semula. Mencari semula banyak seni budaya pusaka kita yang semakin hilang di telan zaman. Dalam alam cyber ni kan, maka sudah sewajarnya lah kita melihat bahawa dengan adanya pertubuhan seni gayung, ya, merupakan seni kepahlawanan Melayu yang begitu agung. Namun begitu, anak-anak muda sekarang ini kita dapati mereka bila tanya saja nak ambil aktiviti seni bela diri, judo, taekwondo. Jadi bagaimana kita nak melihat, ya? Betul tak Saudara Kamal? Ya, betul. Bagaimana pendapat Kamal pula? Kita kena buat promosi sebenarnya. Perkenalkan yang ini adalah satu budaya bangsa Melayu yang berasal dari Bugis sebenarnya. Itu kita tarik balik. Kalau kita lihat kepada ini adalah logo, ya saudara, logo yang telah pun dicipta khas bagi pertubuhan seni gayung ini. Kita lihat, kalau boleh Doktor kongsi dengan para penonton hari ini lah tentang logo yang disediakan ni. Yalah, minta maaf pengerusi. Jadi yang sebenarnya dulu mengikut cerita dari bualan mulut ke mulut, ya, mulut ke mulut ke telinga, pendengaran antara kalam dengan pendengaran lah. Jadi usul asalnya adalah daripada kita bersyukur kepada dua almarhum kita, iaitu Datuk Mior Abdul Rahman dan juga Datuk Mior Aziz. Jadi dua beradik itu adalah lambang. Itulah jadi yang lambang naga tu, yang mana dia berusaha berniat untuk memperkembangkan ilmu ni, memberi berkat kepada semua keseluruhan keturunan dan juga kepada bangsa Melayu khususnya. Itu dah. Kalau kita lihat pengkaji sejarah, di mana sekarang sudah tiba masanya anak-anak kita belajar sejarah supaya tahu, ya, akar umbi susu galur di mana salah silah, ya, keluarga kita. Dan dalam masa yang sama juga kita inginkan anda penonton-penonton anak muda TV Selangor ini supaya kalau belum lagi menjadi ahli, inilah masanya anda menjadi ahli kepada pertubuhan anak-anak Melayu Bugis di Selangor ini. Anda boleh melayari laman sesawang, iaitu blogspot yang disediakan. Typekan saja Kary, K-A-R-Y, yes, dash anakbugis.blogspot.com. Kalau ada juga yang melayarinya melalui Facebook, mudah saja anda boleh mendapatkan banyak maklumat. Typekan saja Seni Gayung Serantau Malaysia dalam Facebook. Baiklah, sekarang kita nak berkongsi lagi. Di atas meja saya ni begitu banyak bahan-bahan artifak bersejarah yang dibawa bersama kita hari ini. Kita nak kongsi. Yang mula Raja, kita nak mulakan dengan apa ni? Boleh. Kita silakan. dengan gambar yang peresmian dan pelancaran. Tunjuk kepada kamera kita, ya. Okey. Inilah gambar yang hari peresmian. Yang ini pada bila? 24 bulan 5 2009. Ini hari pertama saya melancarkan, yang mana peresmian adalah orang besar daerah Ulu Langat. Alhamdulillah. Ulu Selangor. Dan apa aktiviti yang berlaku pada hari pelancaran ni itu, Pak Raja? Memang saya rasa besar hati lah. Pada permulaan rasanya kecil hati juga. Pasal kita pada awalnya memang tak ada orang. Tapi apabila saya melihat kiri dan kanan, saya nampak berduyun-duyun keturunan kita yang dulu-dulu mungkin. Dan kita percaya, tapi pandangan saya begitu. Sungguh meramaikan. Apabila saya tengok orang-orang yang saya katakan tadi, orang dulu-dulu tu hadir, kemudian hari yang sama dan waktu yang sama juga baru rakyat-rakyat ataupun keturunan Bugis ni datang berduyun-duyun untuk memenuhkan kita punya sambutan pada hari itu. Ya, cukup menarik. Memang menggalakkan. Saya memang tak sangka perkara itu akan berlaku. Ya. Alhamdulillah lah. Itulah kenangan. 5 saudara itu adalah 5 tanjak. Saya tak sangka.
Itulah tanjak yang saya pakai, inilah tanjak pertama daripada keturunan Bugis. Yang menjahit pun anak Bugis. Cukup menarik. Cukup 5 panglima ada. Alhamdulillah. Satunya tanjak adalah daripada penderma yang terlalu tinggi. Maksud saya yang banyak alam penderma. Boleh diumumkan ke? Tak payahlah. Nanti kecil pula hati yang lain. Baiklah, yang lain. Kita yang berkasih dapat kan. satu tanjak. Kemudian kita punya Tuan Penasihat kita, Datuk Penggawa, Timbalan Penasihat, kerana beliau adalah salah seorang daripada pengkaji sejarah daerah Kuala Selangor dan juga ahli jawatankuasa Malaysia. Datuk Dr. Yusof Haji minta maaf saya. Datuk Dr. Haji Yusof. Dr. Haji Yusof Hasan. Alhamdulillah. Baiklah. Tentunya anda di luar sana ingin mengetahui lebih banyak lagi kan tentang maklumat-maklumat dan fakta-fakta yang cukup menarik tentang susul galur bagaimana masyarakat Melayu Bugis sampai ke Tanah Melayu di sekitar abad ke-15 1667. Kita akan bertindak seketika, jangan ke mana-mana. Anak Melayu Bugis Selangor, teruskan bersama kami. Kita jumpa lagi selepas ini. Selamat pagi, sila duduk. Seperti yang anda sedia maklum, Menteri Pertahanan telah meletakkan jawatan selepas terlibat dalam skandal penyelewengan. Di sini saya ingin nyatakan bahawa perkara ini tidak boleh berlaku dalam pentadbiran ini. Baiklah, mari kita teruskan. Datuk Janagi, apa laporan mengenai kementerian Datuk? Yang amat berhormat, kami sedar yang negara kita telah ketinggalan dari segi mutu pendidikan. Saya telah tetapkan KPI yang merangkumi beberapa aspek seperti penekanan terhadap pemikiran kritis yang kurang menekankan peperiksaan serta pendidikan percuma kepada semua yang memerlukannya di semua peringkat pendidikan. Bagus. Laporan seterusnya, Datuk Azman. Kami telah menerima laporan bahawa seorang daripada rakyat kita telah mati dalam tahanan. Yang amat berhormat, saya ingin memohon maaf di atas perkara yang berlaku. Saya mengambil tanggungjawab penuh di atas perkara ini. Suruhanjaya bebas mengenai aduan dan salah laku polis IPCMC sedang menjalankan siasatan mereka. Kuasa yang diberikan kepada polis tidak boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya. We will not tolerate any more deaths of this nature. Datuk Gandhi, apa laporan mengenai pengangkutan awam yang sedang kami bina? Yang amat berhormat, 85% of Selangor residents have access to 3 types of public transport, taxi, buses and LRT. We believe by the end of the year, we can achieve 100%. Next year, we will expand to all of Malaysia. Syabas. Saya datang menggunakan LRT pagi ni. Siapa lagi di antara kamu yang naik pengangkutan awam? Berapa lagi laporannya? Masih ada 3 laporan lagi ke dalam saya. Baiklah. Mari kita terus sambung. Peranan eksekutif dalam mentadbir negara mengikut perlembagaan. Kerajaan yang dipilih rakyat mesti mentadbir negara demi kepentingan rakyat.
take off with the wildest bears on earth. Meet Yogi and Boo Boo. Looking good, Yogi. They're grabbing lunch. We've got our first customers. One basket at a time. Nice day for a picnic. What the heck was that? Oh, I have problems with potato salad. Bears avoid people, not run around stealing their food. I smell PB&J. I'm okay. Yogi's got the smarts. You do come up with some good plans, Yogi. That's because I'm smarter than the average bear. Boo Boo's got the moves. Kicking it. And together, This is the most advanced picnic basket stealing technology ever invented. Wow. they've got lunch covered. Oh, it missed. I wonder if he noticed the pie. Yogi Bear. Yogi, grab my paw. I'm so smart it hurts. In 3D. It's got a little of everything. Music, stunts, magic, and I jump over Boo Boo at the end. No, you don't. I want to try it. I don't care. Segala masalah, isu dibawakan secara eksklusif hanya untuk anda melalui www.tvselangor.com dalam Apa Khabar Selangor. Apa Khabar Selangor? Alah, hai. Syukur Alhamdulillah kita kembali lagi, kata orang pucuk pauh di Lema Batu, anak sembilang di tapak tangan. Walau hilang jauh beribu batu, Melayu Bugis dilupa jangan. Baiklah, kita bersiaran lagi Agak-agak Rebah Selangor. Itu dia bahasa Bugis yang baru saya belajar. Apa Khabar Selangor? Bersama tetamu saya hari ini, tentunya Yang Mulia Raja Yunus Al-Haj Raja Suran, juga pengerusi Persatuan Anak-anak Melayu Bugis Selangor yang bersama dengan kita hari ini. Terima kasih ya Pak Engku. Terima kasih. Baiklah, kita nak berkongsi lagi sebenarnya sekarang ni, bercakap tentang seni, budaya, pusaka Melayu Bugis Selangor. Pak Engku, silakan. Sebelum saya membawa cerita ke pusaka seni, saya bawa ke aktiviti anak-anak Melayu Bugis di daerah Kuala Selangor dulu. Cantik, sangat saya, cantik. Silakan. Pada penubuhan saya dah telah beritahu tadi, pada 24 2009. Kemudian kita ada membuat lawatan ke Batam, ke Pulau Penyengat dan Tanjung Pinang, kerana melawat Datuk Nenek kita punya cukup menarik. Makam Dayang Celak dan makam Raja Haji Fisabilillah. Kemudian kita dilawati oleh setiausaha politik kepada Datuk Seri Najib sendiri, PM kita, iaitu Encik Yahya Ahmad, ke daerah Kuala Selangor, amat membanggakan ahli-ahli Persatuan Anak-anak Melayu Bugis. Kemudian kita baru-baru ni kita ada pergi perjumpaan di PICC, perjumpaan ulama Umarak. Itu pun dirasmikan oleh Datuk Seri sendiri. Kemudian kita ada berjumpa di Kuantan Pahang, perjumpaan koperasi se-Malaysia. Kita anak-anak Bugis Kuala Selangor pun mengikuti. Alhamdulillah. Ahli-ahli pun pergi berjalan, insya-Allah. Kemudian kita ada membuat dalam bulan Ramadan, sama-sama memasak bubur lambuk sampai digelar dalam daerah Kuala Selangor. Di daerah Kuala Selangor bukan bubur lambuk diraja. Yang masaknya adalah saya sendiri. Itulah Pak Angku sendiri. Menu rasmi daripada Mak Angku ni. Selalunya santapan raja rakyat buat. Kali ni tidak. Rakyat berhati dan berjiwa, raja berjiwa rakyat. Alhamdulillah. Sama-sama. Kita masak dan kita beri rakyat kita makan. Sama-sama. Memang seronok. Wallahu alam, dia orang dalam cerita seronok. Mudah-mudahan. Kalah yang Datuk Keramat ke kamu baru? Minta maaf orang kamu baru dan Datuk Keramat. Kuala Selangor lagi hebat. InsyaAllah. Okay. Kemudian baru-baru ni kita ada pergi ke lawatan ke China. Dapat juga kita bersama dengan melawat ke makam Pak Saudara Rasulullah kita. Kalau mengikut sejarah Bugis ni, kita adalah orang yang paling mulia. Kita adalah keturunan Nabi. Pasal kalau mengikut salah sila, minta maaf saya tak bawa, mungkin hari yang akan datang kita bersama lagi, saya akan bawa salah sila
daripada awal bismillah, turun ke Rasulullah, turun ke sahabat-sahabat Nabi, kemudian turun ke daing-daing, kemudian pemerintahan negeri Selangor, sampailah ke generasi yang ada pada hari ini. InsyaAllah. Itu dah. Terima kasih Pak Engku kerana berkongsi banyak info dan maklumat, dan terutamanya kepada adik-adik kita di luar sana. Nak belajar, nak mengetahui lebih banyak lagi, anda boleh melayari laman sesawang tvselangor.com. Baiklah, kalau kita lihat kepada apa yang dipaparkan di atas meja ketika ini, inilah sebahagian daripada seni budaya Melayu Bugis yang turut dibawa bersama. Doktor, kita nak kongsi sedikit lah ini satu daripada alat senjata yang dibawakan. Kalau boleh doktor kongsikan, silakan doktor. Ada kena-mengena mengait ni dengan sejarah Melayu Bugis, silakan. Seperti mana yang kita ceritakan tadi, ini pun salah satu daripada senjata yang digunakan lah, tapi mungkin sudah dimodernkan. Jadi dia kalau dilihat di sini dia berbentuk kapal. Bentuk kapal, kapal Bugis agaknya ni. Kapal Bugis lah. Jadi pada cerita yang kita terima daripada lisan doktor lah. Tinggi sikit doktor. Anak muda kita tak nampak. Tu dia cantik dah. Jadi cara menyimpan dia atau meletakkan, taklah dia ditegakkan seperti ni, di mana kita kena letak, kerana ibarat kapal belayar, dia tidak, kalau kita letakkan macam tergantung condong pula dah. Condong, jadi ibarat kapal condong lah. Nak karam dia tu. Nak karam kita jangan bagi dia karam. Terus belayar di samudra. Sebab itulah makna syarat dan petua tu adalah lebih tua daripada ilmu. Inilah yang dimaklumkan. Kalau dikaitkan dalam huruf ajaiyah kita, pengajian kita, ini adalah huruf ba. Maknanya ba. Bentuk betul. Bentuk dia serupa dengan huruf ba. Yang mana titik kalau jatuh di bawah jadi ba. Kalau titik di atas jadilah dia nun. Jadilah maksud dia. Jadi cara nak menyampaikan, mungkin orang-orang zaman dahulu dia bukan semuanya faham bahasa Arab. Jadi melalui tradisional masing-masing, jadi melalui petua dan alat-alat inilah yang disampaikannya. Cukup cantik, cukup cantik. Kalau boleh, kalau dengan izin lah, doktor cuba sisipkan mata keris tu. Kalau boleh kita tunjukkan kepada anak muda kita hari ni pertama kali ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia saudara yang dapat kita saksikan. Begitu dari segi nilai estetiknya kita lihat bagaimana reka bentuknya cukup menarik. Inilah dia keris Bugis, boleh saya namakannya sebagai keris Bugis. Inilah dia seni budaya bangsa yang wajar kita pertahankan. Saya fikir sebagai satu daripada seni pusaka bagi masyarakat Melayu Bugis di Kuala Selangor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Dan satu lagi yang ada di atas meja saya fikir yang ini juga tinggi, kaya dengan nilai budayanya. Ada agaknya kisah di sebalik keris ini. Kalau boleh doktor nak berkongsi juga, silakan doktor. Ini satu lagi sama jugalah macam kita kata tadi, iaitu satu alat yang digunakan oleh zaman dahulu yang dipanggil keris. Jadi Kepulauan Riau dan juga Kepulauan Melayu amnya kita, inilah dia tinggal, yang mana dia ada dua jenis, tetapi jenis yang ada ini ialah dia berlok. Jadi mengikut lok dia lah. Lok dia ni ada bersangkutan jugalah dengan petua-petua yang dibawa oleh orang dahulu-dahulu. Jika tidak berlok, itu dia akan panggil keris amuk. Itu. Jadi maknanya bila dia gunakannya itu mudah dia apalah. Yang ini kalau dah masuk ke tubuh badan, maknanya dia susah nak kita keluarkan. Jadi terhad. Terhad. Cukup hebat. Terus saya teringat cerita Laksamana Hang Tuah. Ya, itulah cerita sebenarnya. Berseni budaya masyarakat Bugis begitu tinggi nilainya, dan kita harap anda, anak-anak kita, tanya dengan orang tua kita kan tentang sejarah latar belakang kita dan kenapa adanya keris ini kan. Kita lihat sekarang keris sudah diletakkan di dinding-dinding saja sebagai hiasan, namun di sebaliknya itu ada semangat yang dibawa. Kan tak begitu ya Saudara Kamal? Betul. Okey, Saudara Kamal juga melihat anak muda kita, anak muda terutamanya anak muda Melayu Bugis bagaimana? Saya tak tahulah sebenarnya apa ni, anak-anak muda Bugis di Selangor lah, di Selangor saja. Di Selangor. Saya mengharapkan kalau boleh semua generasi baru anak-anak muda Bugis mengenali keturunan mereka masing-masing. Dan bila mereka mengenali keturunan mereka, mereka akan berani ke depan, memberi semangat lah untuk terus maju ke depan. Sebab itulah bila kita bercakap tentang pertubuhan
seni gayung serantau Malaysia ya. Dan ini merupakan satu pertubuhan yang cukup lama dan telah mempunyai, saya fikir, ribuan pengamal, anak murid yang bukan saja melihatnya sebagai satu aktiviti untuk mempertahankan diri, tapi dalam masa yang sama juga kita mesti tahu sebagai orang Melayu, terutama berketurunan Bugis, ini merupakan satu budaya pusaka yang perlu kita warisi kepada anak-anak generasi kita. Tak begitu Pak Angku ya? Dan Pak Angku lihat pula, saya tertarik daripada tadi. Pak Angku tak sentuh, saya nak pegang. Mana dia? Antara hasil bukan seni tangan. Saya takut nak pegang ni. Ada boleh. Okey, saya berasa bangga kerana saya dimaklumkan inilah dia seni kain tenunan Bugis yang dibawa bersama kita ke studio ini. Sungguh lembut kainnya dan cukup menarik pilihan warna, rekaan corak yang ada di sini ya. Cuba bayangkan, berkilau-kilauan. Pak Angku, kongsi sedikit dengan penonton kita hari ni. Silakan. Ni dia. Berkenaan kain ni, kain ni sebenarnya bukan dia sebegini. Dia boleh dikepal ataupun sekurang-kurangnya kita boleh lipat kecil-kecilnya. Hingga kan kita boleh masuk ke dalam poket kita seluar. Macam lebih kurang apa orang macam kata, sapu tangan aja. Tapi ini kerana dah kering, dia sebetulnya basah. Dia ada dalam plastik. Bila kita buka tu macam orang kata jeruk. Maknanya berair. Bila kita buka, dia akan buka automatik dikembang. Kemudian yang satu lagi kain Bugis yang saya bawa adalah kain yang belum dijahit. Ini dah siap dijahit. Ini dah siap dijahit ya? Itu dah siap dijahit. Kalau boleh saya paparkan supaya penonton kita nampak dengan izin Angku ya. Ini dia itu yang dah siap jahit. Yang dalam yang saya kata jeruk. Cukup menarik lah. Kalau dipakai, saya fikir mungkin ramai yang bertanya saya petang ni, InsyaAllah mana dapat kain ni kan. Dan yang ini pula Cik Mansur, saya ini yang belum berjahit. Harum baunya. Memang kain Bugis juga. Ini yang biasa wanita lah pakai. Pasal apa, dia tak payah nak melipat kebanyakan untuk tarian ni. Ini digunakan ni dah persembahan ya. Itu dah memang untuk samping. Samping cantik ni. Ataupun tarian yang biasa kita pakai kain labu kan. Yang ini untuk kita lebarkan dan kita boleh kecil besarkan lah. Itu dia. Ini pun agak menarik kerana ada tenunan benang emas sekali. Ya, dalamnya tu dan bercorak. Bercorak. Bercorak bunga. Masya Allah. Di mana? Dah ada bertanya ni Pak Angku, di mana boleh dapat kain ni? Di sini, bukan di Malaysia sini yang ada. Ini boleh order ataupun nak buat tempahan dengan Pak Angku ke? Oh, jangan. Nanti ada orang yang marah. Ini kita dapat di Sulawesi. Di Sulawesi, di mana tanah asal masyarakat Bugis kita. Ramai tak tahu tu. Tentunya memang orang sana, bukan orang Malaysia. Itu dia. Memang menarik. Fabriknya, tengok saya boleh kepal gitu aja kan. Dia lembut. Tak ada masalah. Boleh dilipat-lipat. Kalau mengikut petua, kalau anak-anak kecil demam, demam panas ke, kita rendamkan, kita selimutkan. Dia akan menyejukkan. Itulah dia. Itu kata mendapat orang dulu. Itulah kelebihan yang ada. Kelebihan yang ada. Satu lagi nampak tu ada di atas meja ni. Ini satu lagi. Ini pun sama. Ya. Cuma colornya yang berasingan. Cuma biasa kadang-kadang kalau kita malas nak buat sampin, kita kena pakai begini. Itu dia pakai Hermantino tu. Hermantino lain. Oh, Hermantino lain. Itu lain. Ini cara dia. Ataupun kita taruh macam mana nak pergi rewang boleh pakai lah. Boleh, insyaAllah. Kalau kita menyambut tetamu, itu dia. senang kita kan. Betul. Kalau keturunan mana nampak siapa yang pakai selempang dengan kain begini, Bugis. Dah tahu, tak payah cakap. Tak payah tanya dah. Terus agak karewa terus lah ya. Itu keturunan kita. Kemudian dia ada satu kayu lagi ni. Cukup menarik. Daripada tadi saya perhati apa kulit kayu ini dibawa ni. Ini bukan kulit kayu. Sebenarnya ini adalah pokok tengau. Nama pokok dia pokok tengau. Yang sebenarnya pokok tengau. Tapi apabila apa tujuannya Pak Angku? Fungsinya apa? Keistimewaan kulit tengau ni, kita dah dikopik semacam kayu manis. Itulah saya dah mula bau dah ada. Aromanya ada. Kari kita taruh kayu manis. Tapi sekarang kalau dulu-dulu kita pakai kulit tengau. Masak rebus asam. Rebus masakan yang rebus-rebus. Menambah perisa lagi. Menambah perisa. Maknanya kita tak payah pakai perisa yang moden. Inilah perisa yang paling handal dalam Bugis. Baiklah, kita akan dapat merasa kayu masakan ni adalah Angku dalam simpanan saya pun dah 10 tahun. Oh, Masya Allah. InsyaAllah. Ada sejarah. Sejarah ni. Kalau tanya anak Bugis sekarang, dia tak tahu.
Ya. Saya harap kepada anak-anak Bugis, pertama yang muda-muda. Kalau boleh saya pegang. Sila. Ini dia ya. Ini harapan saya. Ini kalau dia. boleh anak-anak muda masuklah Cukup persatuan anak-anak Melayu Bugis Wak Himah di mana saja. Yeah. Tapi keistimewaannya biarlah di Kuala Selangor, kerana Kuala Selangor tu tempatnya bersejarah. Yeah. 3 Sultan Selangor berada di Bukit Malawati. Itu yang membuatkan saya begitu semangat untuk menumbuhkan persatuan anak-anak Melayu Bugis. Alhamdulillah. Dan juga atuk nenek saya keturunan Bugis, yang mana salah seorangnya mempunyai, orang kata, rezeki dia, pernah bergaduh di laut. Bertempur dulu ya. Bertempur dengan ini nak kena sensor saya rasa. Pasal apa, pergaduhan kaum dulu antara ya. Cina dengan Melayu. Makna atuk saya tu nak dibunuh di tengah laut tu. Tapi ada sejarahnya lah sejarahnya. Pak Ungku. Kerana ada kekuasaan yang diberi dari Allah, dia dapat mengepal satu besi dan menjadikan satu kapak dan menaruhkan satu jenis rotan, kemudian dibaling ni kepada Cina-Cina yang ingin merompak untuk membunuh dia. Alhamdulillah, kapak tu makan seorang-seorang. Selamat ya. Itulah, Cina pun tak berani, kemudian lari. Itulah sejarah ceritanya. Dan saya sambung sikit lagi. Datuk saya ni balik daripada pertempuran darah tu, kira pertempuran darah, kemudian dia makan satu ketam menjadi ketam batu. Bila dah masak, isteri dia masakkan ketam tu, bila nak makan dia angkat batu. Dan ada pada simpanan keluarga kami juga satu, ini orang kata apa, buntat. Ada satu buntat. Buntat apa? Buntat itu kelapa buntat, ke? Bukan buntat kelapa, buntat yang apa saya tak dapat pasti. Buntat embun lebih kurang begitu. Ada 3 yang dia dapat. Alhamdulillah. Almarhum. Itulah dia kehebatannya. Kalau kita tak bertanya kepada datuk nenek moyang kita, orang tua, kita tahu sejarah kita ni. Yang betul. Maka alhamdulillah dengan adanya pertubuhan Melayu Bugis, anak Melayu Bugis di Kuala Selangor ni, sedikit sebanyak kita dapat congkil semula kan. Dan insyaAllah kalau boleh dibukukan ni Pak Ungku, insyaAllah sejarah-sejarah ni dibukukan supaya menjadi rujukan ya. Tak begitu Kamal ya? Dan Kamal melihat juga, Kamal juga merupakan pahlawan keturunan Melayu Bugis yang sangat aktif dalam kegiatan silat seni gayung ini kan. Dan mungkinlah kita lihat apa agaknya harapan doktor sendirilah hasil daripada aktiviti pertubuhan hingga ke hari ini. Apa harapan doktor? Ialah harapan kami semualah sebenarnya, dapatlah yang muda-muda ni mengikut balik jejak keturunan yang dulu-dulu, walaupun dia secara perubahan sekarang mendadak, perubahan baru, tetapi jati diri ni memang kena berdisiplin. Jadi yang ada disiplin ini hanyalah kumpulan-kumpulan yang berdaftar, yang melalui saluran-saluran kerajaan kita. Jadi kita ikutilah. Memang zaman-zaman dulu oleh kerana keadaan darurat, jadi kita tidak dapat didaftarkan. Jadi sekarang oleh kerana telah berdaftar, jadi eloklah kita ikut yang telah berdaftar dengan kerajaan kita. Jadi mudah kita mendapat apa-apa juga bentuk arahan mengikut perubahan semasa. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baiklah, kita berasa bangga mudah-mudahan pertubuhan silat gayung serantau Malaysia, terutamanya di bawah kepimpinan yang dihormati Dr. Haji Muhammad Sampul Kamaruddin, Esko Lembaga Beradat Kebangsaan, dan tak lupa juga saudara Kamal Muhammad Husin selaku Setiausaha Agung bagi pertubuhan seni gayung serantau Malaysia. Kita harapkan ianya akan dapat lagi ditambah luaskan lagi ya aktiviti dan menarik lebih ramai anak muda. Baiklah Pak Ungku, sedar tak sedar masa dah sampai ke penghujung dah. Saya dah mendapat isyarat dan keris ini pun dah ada di tangan saya sekarang ini. Baiklah, saya beri peluang kepada Pak Ungku sepatah dua kata sebelum kita saya berakhir. Saya ingat nak bersajak tapi masa tak dapat. Tak apa Pak Ungku, silakan. Saya perkenalkan dulu nama-nama ahli di Persatuan Anak-anak Melayu Bugis. Alhamdulillah, dah ada senarai namanya ya. Nama-nama. Kemudian kepada yang belum jadi ahli, boleh hubungi saya 019 30 20 335. Itu dia. Sekali lagi Pak Ungku, sekali lagi nombornya. 019 30 20 335. Itu dia. Jangan rasa malu, jangan rasa segan. Memang saya faham anak-anak Bugis, keturunan Bugis ni memang menyorokkan kerana mempunyai sikap yang merendah diri. Tapi sekarang kita bukan sikap yang sebegitu. Kita kena menonjolkan warisan kita. Kita kena bangga dengan keturunan kita.
Abang kata kalau saya bacakan sajaknya sedikit, boleh? Boleh, silakan Pak Zul. Ada sajaknya. Manusia Bugis dilahirkan begitu, tajuknya. Ya. Manusia Bugis dilahirkan begitu. Roh perwira tinggalan moyang. Tidak mungkin digalang ganti. Biar beribu tahun berganti. Manusia ini dijadikan begitu. Agama dijunjung, adat dikendong. Bersatu sebati menjadi darah, menjadi nadi hingga ke tanah. Manusia Bugis begitu sifatnya, kental juang, rajin usaha. Matawang Markeso tak kira di mana, keras hati bersemangat wajah. Tinggi pribadi baik pekertinya, besok ego mulia hatinya. Panjang akal luas langkahnya. Manusia Bugis istimewa begitu. Dicabar jangan, dihina pun jangan. Ulu pedang jadi pertaruhan. Rela mati bertahankan maruah. Siri dijaga, visi dipelihara. Derita saudara ditanggung sama. Pada idi pada itu. Sifat tungtung, sifat tua menjadi pegangan hidup perjalanan. Keringat yang mengalir dari tubuhnya umpama air sakti tinggalan pendeta. Penerus kehidupan zaman berzaman. Tenaga yang dikerah dari jerit peritnya umpama titisan embun suci menjadi azimat penerus warisan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Engku dengan sajak yang bertajuk Melayu Bugis memang begitu. Ya. Terasa di tengkuk saya semangat yang dibawakan. Semangat itulah sebenarnya kita inginkan kepada semua anak Selangor sekarang ini, supaya kita bersama-sama memajukan diri kita sempena tahun baru Ma'al Hijrah 1432 Hijrah. Kita ambil semangat itu dan kita menjadi lebih kuat, lebih kental dan kukuh jati dirinya. Baiklah, maka dengan pertemuan ini saudara, kita harapkan semoga banyak lagi aspek yang akan kita kongsikan nanti. Dan bagi pihak penerbit rancangan hari ini, saudara Khairuddin Jamaluddin dan semua kru Apa Khabar Selangor, kita mendoakan anda juga sihat sejahtera. Ini dia keris dan juga kain yang menjadi kebanggaan bagi seluruh keturunan Melayu Bugis Kuala Selangor. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Agak Khabar Selangor. Baik hendaknya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.